Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan baca dari surah Al-Anfal ayat yang ke-26, bermula ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam kepada Nabi ataupun ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya, sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat 26 ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ard." Dan ingatlah ketika kamu sedikit bilangannya dan tertindas di bumi. Takhafuna an yatakhattafakumun nas. Kamu takut orang-orang menangkap dan melarikan kamu. Culiklah, orang ambil culik. Ni cerita apa? Pertama, Allah suruh ingat. Ingat ni supaya syukur. Allah mengingatkan orang-orang yang beriman yang duduk di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Apa dia antara nikmat yang Allah berikan kepada mereka? Pertama, dulu mereka ni sedikit bilangan. Mereka ni sedikit bilangan.
kemudian ditindas pula. Ditindas pula. Wa hadza kana halul mu'minina hala maqamuhum bi Makkah qalilina mustakhifina muttahidina yakhafuna an yatakhattafahumun nas min sa'iri biladillah min musyrikin wa majusiyyin wa rumi. Ini adalah hal keadaan orang Islam waktu mula-mula dulu di Makkah. Mereka ni sedikit, kemudian ditindas dan takut diserang oleh 3 musuh utama. Orang musyrikin di Mekah, orang Rom, orang Kristian di Rom, dan orang Majusi di Parsi. 3 ni disebut sebagai manusia kuasa besar dunia. Kuasa besar 2 lah, Rom dan Parsi. Masa tu Arab ni masih lagi kecil lah. Cuma orang Islam pada masa tu tertindas. Dalam keadaan takut, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala bagi kulluhum a'da'ul lahum liqillatihim wa adami quwwatihim. Semua daripada musyrikin, Majusi, orang Rom memusuhi orang Islam dan nak menyerang mereka sebab mereka ni lemah, sedikit, lemah dan tiada kekuatan. Allah Ta'ala kata fa'awakum, maka Allah memberikan tempat bermastautin kepada kamu. Mana? Allah berikan kepada orang Islam Madinah. Wa ayyadakum binasrihi, kemudian Allah bantu pula dengan pertolongannya. Jadi akhirnya daripada berpindah hijrah ke Madinah, kemudian bertambah kekuatan mereka, kemudian Allah bantu pula mereka menang ke atas orang kafir. Ini nikmat yang Allah Ta'ala ingatkan. Wa razaqakum minat tayyibat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekikan pula kamu daripada rezeki yang baik-baik, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Supaya kamu bersyukur. Lepas tu Allah ingatkan kepada kita nikmat yang banyak. Dan malah kalau dilihat sebelum daripada kedatangan Islam, orang-orang Arab pada masa tu berpecah belah. Sedikit menjadi orang-orang yang diserang. Dia kata kana hadzal hayy, berkata Qatadah bin Di'amah As-Sudusi rahimahullah, qala kana hadzal hayy min al-Arab, kampung ini dari kalangan Arab. Mana apa? Semenanjung tanah Arab dululah. Adzallan nasi dhullan, manusia paling hina, paling lapar, paling tak ada pakaian, paling sesat. Dulu orang-orang Arab dululah. Man 'asha minhum 'asha syaqiyan, siapa yang hidup di kalangan mereka hidup dengan kehinaan, dan siapa yang mati dicampak ke dalam api. Yu'kaluna, dan mereka dimakan. Wala ya'kulun, mereka tidak memakan. Yu'kal apa? Man mata minhum rudiya finnar, siapa hidup dalam keadaan hina dan celaka. Siapa yang mati dicampak dalam api, mereka diratah. Diratah maknanya orang-orang pakak buli, orang-orang bunuh mereka dan sebagainya. Wala ya'kulun, dan mereka tak boleh nak makan. Wallahi ma na'lamu qabilan min hadiri ahli al-ardi yawma idzin
kanu asyarra manzilan minhum. Demi Allah, kita tak tahu adanya satu kabilah di muka bumi pada hari tersebut lebih hina daripada orang Arab. Kata ada orang Arab dulu hina sehina-hinanya. Okay? Zaman bila ni? Zaman sebelum kedatangan Islam. Ni zaman sebelum kedatangan Islam. Adalah yang mulia dari kalangan, aku panggil, ada yang mulia dari beberapa kabilah, tapi secara umumnya kabilah Arab ni berpecah belah, berperang sama sendiri, dan mereka menjadi musuh yang diratah, ataupun kaum yang diratah oleh musuh-musuh mereka. Tiba-tiba dengan sebab Islam, Allah muliakan mereka. Famakkanahum bihi fil biladi wa wassa'a bihi fil rizqi wa ja'alahum bihi mulukan ala riqabin nas wa bil Islam a'tallahu ma ra'aitum fashkurullaha ala ni'amihi. Kata Qatadah, lalu Allah menempatkan kamu di muka bumi, meluaskan bagi kamu rezeki, dan menjadikan kamu raja-raja yang memimpin manusia. Okay? Dan Allah memberikan kepada kamu nikmat yang apa yang kau lihat, maka bersyukurlah kepada Allah di atas nikmatnya, kerana sesungguhnya Allah, Tuhan yang pemberi nikmat, sangat suka kepada syukur, dan orang-orang yang bersyukur berada dalam tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diingat-ingat kita pun lebih kurang samalah. Semua manusia begitu. Sebelum kedatangan Islam, mereka ni golongan yang hina. Tapi bila datangnya Islam, mereka jadi mulia. Alhamdulillah, dengan kemuliaan Islamlah berkembang mekahnya hadarah tamadun. Sampai ke hari ni, orang-orang Arafah walaupun mereka caci dan cela Islam, mereka tidak boleh menafikan bahawa kemajuan dan kemodenan yang mereka kecapi pada hari ini datangnya daripada sumbangan orang-orang Islam di zaman dulu. Cumanya oleh kerana kita ni sudah jauh berjarak masa dengan zaman kegemilangan Islam, kita dah tak tahu dah apa sebenarnya yang berlaku 500 tahun yang lampau. Sehingga hari ni kita hidup orang Islam tak jauh jarak dia. Beberapa ratus tahun lah kalau kita kata. Kalau jatuhnya Melaka 1511 tu, daripada 5 kurun sebelum ni Islam mula dikalahkan dalam perang salib. Kemudian kita pun sampai tak tahu apa dah sejarah kita. Jadilah orang-orang yang lemah kembali. Pasal apa? Sebab kita meninggalkan Islam. Tapi semua orang kata dengan Islam kita nak jadi maju balik. Dengan Islam kita nak naik balik. Tapi tak naik-naik pula. Sebab apa? Boleh jadi sebab Islam yang kita perjuangkan tidak mengikut neraca yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang nak berjuang atas nama agama, tapi sebenarnya mereka tidak membawa agama seperti mana yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah tak bantu. Berapa banyak ada orang nak bawa Islam, diguna nama Islam untuk mendapatkan kedudukan, kekuasaan, tapi akhirnya yang berlaku sebaliknya. Bila dah berjaya tidak bawa seperti mana yang dicanangkan, ataupun tidak bawa, kalau dia bawa pun tidak seperti mana yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Sebagai contoh, kalau kita merujuk kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam yang dibawa oleh Nabi mementingkan tauhid.
dakwah Nabi pertama sekali memerangi syirik, memerangi kesyirikan. Nabi SAW kalau nak bawa Islam dengan gaya ahli politik, nak dapat kekuasaan, nescaya orang Mekah sudah pun menawarkan Nabi jadi raja dan pemimpin mereka di awal dakwah Nabi SAW. Dengan satu syarat, jangan halang mereka ni menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini dakwah Nabi SAW. Nabi terima tak kalau kita kata, kalau dia jadi raja, mudahlah Nabi nak buat dakwah. Tapi Nabi tolak. Pasal apa? Dakwah Nabi bukan dengan sebab kekuasaan. Dakwah Nabi membawa dakwah kefahaman, iaitulah mengajak manusia kepada tauhid dan meninggalkan syirik. Ini Islam yang asas sekali yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila seseorang itu benar akidah mereka, benarnya cara bawaan agama mereka, di saat itu barulah Allah bantu mereka. Islam tak menang dengan sendiri. Islam adalah agama Allah. Allah Azza wa Jalla memenangkan Islam saat dia tengok orang-orang Islam ni bawa Islam dengan benar. Dan Allah Azza wa Jalla tak rugi apa-apa pun di saat orang-orang Islam ditindas. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada orang yang ikhlas balasan syurga, dan orang yang tidak ikhlas dengan sebaliknya. Malah Allah Azza wa Jalla sendiri maha kaya Allah daripada makhluk. Dia tidak berhajat. Kalau semua orang kufur kepada Allah, Allah tetap Tuhan. Tak ada apa yang menjejaskan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Hatta kalau tanpa wujudnya makhluk sekalipun, Allah tetap Tuhan yang maha berkuasa. Jadi kita yang nak kepada bantuan Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Kita golongan yang fakir, sangat memerlukan kepada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru di saat kita nak bantuan dari Allah, kita kena betulkan, adjust balik, orang panggil nak sebut apa ni, keserasian kita, kesesuaian kita, samanya kita dengan acuan Islam yang mana saat Nabi SAW bawa dengannya, Allah bantu. Kalau tidak, selamanya itu tidak datang bantuan dari Allah. Dan selamanya itu belum, Islam tidak akan kembali. Kalau kata mata Nasrullah, bilalah Allah nak tolong agama dia. Allah ni, kita kena belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat dia. Ada orang, dia tengok kalau Allah tak bantu, itu bererti tak ada Tuhan. Ataupun bila Allah tak bantu, orang tu bukan kebenaran. Tapi dalam masa yang sama, dia kena tahu antara nama-nama dan sifat Allah ialah Hakimun Alim. Dia maha mengetahui, dia maha bijaksana. Dalam kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla, Allah tahu apa yang baik untuk manusia, dan Allah tahu macam mana dia nak beri kedudukan kepada orang-orang yang beriman. Jadi sebab tu ada orang dia susah, ada orang dia payah, tapi semua tu adalah dengan sebab Allah Ta'ala yang susun. Jadi oleh kerana itu, kembali kepada Allah adalah jalan yang paling utama untuk kita kembali kepada kemuliaan kita. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah satu kaum yang Allah muliakan dengan sebab Islam. Bila kita cari kemuliaan tidak dengan sebab Allah ataupun tidak dengan Islam, Allah Azza wa Jalla akan hinakan. Tapi Islam yang macam mana? Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga yang diamalkan oleh para sahabat.
yang mana kuncinya ialah tauhid. Kunci dia tauhid. Kembali mentauhidkan Allah. Tinggalkan kesyirikan. Tinggalkan benda-benda amalan-amalan yang tidak bersumberkan kepada syariat. Tinggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul, tinggalkan. Kembali kepada Islam, mengikut neraca yang sebenar, maka di saat itu Allah bantu. Cuma ya kita hari ni duk tengok pening dari mana nak mula. Semua orang cerita benda yang sama. Hak ustaz wayak ni, orang lain wayak lagu tu juga. Cuma hak kita tengah pening, dari mana kita nak bermula? Jawapan dia, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bermulalah dengan diri kita dan juga ahli keluarga kita. Sebab itulah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disunnahkan oleh baginda. Ni kalau disebut tentang salat, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahlah ahli keluarga kamu dengan salat dan bersabarlah di atas perintah tersebut. Allah juga ajar kepada Nabi, wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Makna setiap orang memiliki tanggungjawab ni. Di saat kita kata nak kembali kepada Islam adalah tanggungjawab para ustaz semata-mata, maka selama itulah kita tidak akan boleh mula. Bila kita boleh mula? Di saat kita rasa kewajipan kembali kepada Islam adalah kewajipan semua orang, semua umat Islam, bukan kewajipan ustaz je. Ya, ini adalah kewajipan individu. Saat semua individu sedar dia perlu menjaga diri dia dan menjaga ahli keluarga dia dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, di saat itu kita baru boleh mula balik. Kalau kita duk tuding jari kepada orang tu, orang ni, oh dia tu Islam tak betul, dia ni Islam tak betul, hak siapa betul, tak ada orang tak ada orang betul tak betul belaka, maka di saat itu kita belum lagi pemula. Nak mula bila? Bila kita semua hari ni kembali kepada penglihatan kita pergi kepada diri kita sendiri, diri masing-masing. Setiap individu perlu melihat kepada diri masing-masing. Jangan lihat orang tu, jangan lihat orang ni. Kita lihat diri kita dan sejauh manakah kita telah mengamalkan Islam yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita baiki diri kita, orang tu baiki diri dia, sisi baiki diri dia, setiap orang baiki diri masing-masing, di saat itulah baru kita boleh bermula, dan di saat itulah Allah akan bantu walaupun kumpulan kita sedikit. Tapi kalau kita tak mula yang tu, maka kita tak akan mula sampai bila-bila. Jangan bermula daripada atas, tapi kena bermula daripada bawah. Kalau mula daripada atas, kita sangka bila kita dah dapat kekuasaan, kita boleh ubah tu, kita boleh ubah ni. Tak. Kita tak boleh nak ubah hati manusia. Allah yang boleh balikkan hati manusia. Bila kita guna jalan yang tak benar, maka boleh jadi kita sendiri yang terbalik. Sebaliknya, bila kita pilih jalan yang benar, kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bantu kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan pertolongannya. Syukurlah kepada Allah di atas nikmat yang kita dah ada, nikmat iman dan Islam. Jagalah nikmat ini. Kita tahu kita tak sempurna, beristighfarlah dengan kekurangan yang ada pada kita. Dalam masa yang sama senantiasa berusaha menjadi orang yang baik agamanya. Dan sekali lagi kita ingatkan, Islam ialah berkaitan dengan tauhid. Bebaskan diri dari kesyirikan, bebaskan diri dari keta'assuban terhadap individu atau terhadap parti. Biarlah kita betul-betul kerana agama. Dan bila kita kata soal agama,
Kita kena betul lah jujur. Berapa ramai orang yang berjuang untuk agama, gantung dera siang malam, pergi sana pergi sini, musyarak sana musyarak sini, tapi dalam soal solat kadang-kadang anak di rumah pun tak solat. Nah, dia tu kita tak tahulah, ya. Tapi ramai orang yang bercakap tentang agama, mereka tak salat. Macam mana mereka nak dapat bantuan dari Allah? Kita kenal dan kita lihat dengan mata kita. Ramai orang, ada bukan ramai lah, ada orang bercakap tentang Islam, tapi di rumah dia sendiri anak tak salat. So macam mana kita nak berjuang? Bila Allah nak bantu kita, sedang kita hanya bercakap soal sathi, maknanya soal gambaran, soal gitu, soal teori dan sebagainya, praktikal kita masih lagi bertatih, ya? Sebab tu payah. Islam ni bukan agama retorik, bukan sekadar pada lisan, tapi Allah melihat pada diri kita, pada hati kita, pada perbuatan kita. Di saat itulah kalau kita benar dengan Allah, Allah bantu. Kalau tidak, masih lagi kita berada dalam mimpi, cita-cita nak kembali, tapi sebenarnya kita belum pun bermula. Kita masih lagi bermimpi dan berangan-angan. Di saat mana kita nak bermula, adalah beberapa individu yang telah memulakan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga mereka. Yang sedikit ni, walaupun sedikit, tapi kalau dia benar, insya-Allah Allah bantu. Jangan bimbang kepada orang lain, tengoklah kepada diri kita sendiri. Boleh jadi dengan sebab solehnya seseorang, Allah bantu dengan jarak ratusan kilometer. Boleh jadi Allah bantu dalam keadaan dia pun tak kenal kita. Boleh jadi disebabkan sekelompok kecil yang senantiasa mengabdikan diri kepada Allah, berdoa benar tauhidnya, minta pertolongan dari Allah, Allah bantu dan ubah. Kita tak tahu doa siapa di antara kita yang makbul, tapi yang penting semua kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ingatkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasul, jangan kamu khianat kepada Allah dan jangan kamu khianat kepada Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan jangan kamu khianat terhadap amanah kamu. Wa antum ta'lamun, sedang kamu mengetahui. Jadi pengkhianat yang sebenar adalah orang yang mengkhianati Allah dan Rasul. Allah Ta'ala sebut, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul, yang khianat terhadap agama, bersekongkol dengan orang kafir tanpa sedar, di atas niat kita kata nak kebaikan, tapi semua tu Allah Subhanahu Wa Taala bukan jalan yang Allah Ta'ala suruh, bukan jalan yang Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suruh kita ni berdekat dengan Allah. Kalaupun kita seorang pada masa tu, cuba tengok cerita Ashabul Ukhdud. Ingat tak cerita Ashabul Ukhdud? Seorang budak mengubah satu negeri, padahal dia seorang. Pergi ngaji dengan tok guru dia 2 orang. Kemudian Allah izinkan dia, Allah beri kepadanya kemampuan menyembuhkan, dapatlah seorang menteri pembesar. Jadi 3 orang. Nah, bila dia budak ni menyembuhkan, budak ni merawat sehingga Allah sembuhkan butanya menteri ni, jadi dia pun masuk Islam. 3 orang. Kemudian ditangkap oleh raja. Guru dan menteri mati, kena bunuh. Tinggal budak ni seorang pula. Tinggal dia bersendirian. Seorang dia je. Lawan siapa? Lawan satu kerajaan. Oh, ni kalau kita tengok cerita movie ni memang dahsyat.
Dalam movie ada je seorang lawan satu kerajaan. Jadi Rambo ni Rambo. Tapi ni bukan Rambo cerita filem. Cerita filem boleh buat lah. Ni cerita dari Al-Quran. Seorang budak lawan satu kerajaan. Dia menang lalu tak, dia ditangkap. Kemudian dicampak dari gunung. Kemudian dicampak di laut. Dia punya cabaran, Allahu Akbar. Sampai akhirnya dia rayak kepada raja, kalau nak bunuh aku betul, gini cara dia, sebutlah dengan nama Allah Tuhan budak ni. Budak ni mati akhirnya, dibunuh. Tapi akhirnya dengan dakwah dia, Allah telah mengubah sebuah negeri. Berimanlah penduduk-penduduk negeri dengan ramai. Dan mereka akhirnya semua mati dibunuh, bakar dalam parit api. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kemenangan kepada mereka. Dia budak seorang dia je. Tapi Allah mendatangkan bantuan. Bantuan dari sudut mana? Dari sudut memenangkan dia, mengajak orang beriman kepada Allah. Mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah perjuangan yang sebenar. Mengajak manusia beriman kepada Allah. Sebab tu kalau guru-guru kami waktu dulu, kalau kita jumpa dengan dalam daurah-daurah, antara yang mereka tanya, bagaimana dakwah kamu, bagaimana kerja dakwah, berapa orang yang telah kamu Islamkan, pasal apa? Itulah keutamaan bagi kita, berapa ramai orang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berapa ramai ahli kita, berapa banyak kedudukan kita. Naam, alhamdulillah, adalah beberapa orang ikhlas yang betul-betul memperjuangkan agama Allah sehingga datang bantuan Allah. Tapi begitulah, di saat dia benar, Allah bantu. Di saat dia tak benar, Allah tidak akan bantu. Allahul musta'an. Semoga Allah membantu kita. Jadi jagalah diri. Saya boleh cakap sebagaimana yang tuan-tuan dengar tadi, tapi realitinya saya pun kena bertanggungjawab untuk membina diri, muhasabah diri, memperbaiki diri dan juga ahli keluarga. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Okey. Dalam soal khianat kepada Allah dan Rasul, ada satu cerita. Itulah cerita Hatib bin Abi Balta'ah. Kita pernah cerita sebelum daripada ni bahawa dia adalah orang yang terlibat dengan perang Badar, tapi oleh kerana dia bimbang kepada keluarga dia di Mekah, dia tulis satu surat mengkhabarkan kepada ahli keluarganya tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tenteranya nak membuka kota Mekah. Tapi akhirnya Allah bagi tahu kepada Nabi tentang surat tersebut, dan dia dibawa depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Umar nak bunuh dia, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bebaskan dia kerana dia adalah orang ahli Badar. Okey. Tapi ayat tu satu cerita. Ayat ni sebenarnya umum pada semua orang Islam. Janganlah mengkhianati Allah dan Rasul. Macam mana berbuat khianat kepada Allah dan Rasul? Hatib bin Abi Balta'ah tak ada niat nak khianat pun. Niat dia, tujuan dia baik. Tapi tanpa sedar, kalau surat tu sampai kepada orang kafir, maka orang kafir boleh mendapatkan kekuatan, dan surat tu membantu orang kafir tanpa sedar. Jadi sebab tu tentang khianat ni, jangan tanya niat kita. Kadang-kadang ada orang niat tu baik, tapi oleh kerana dia cara yang tak benar, maka dia telah berbuat khianat kepada Allah dan Rasul. Ni berapa ramai orang berpakat dengan orang kafir yang dia tak sedar pun agenda orang kafir. Dia niat baik, dia nak suruh orang ekonomi kembali pulih, dia nak suruh orang rakyat makin sejahtera, dia nak menentang korupsi. Tapi dia tak sedar, sebenarnya dalam keadaan dia berpakat, dia dipergunakan oleh orang-orang yang memiliki agenda yang dia tak tahu. Akhirnya selepas dia berjaya, tersebarlah
kumpulan-kumpulan sesak makin dapat tempat dan sebagainya. Dia tak sedar. Jadi sebab itu kita katakan dalam soal ni kembali kepada Islam, kembali kepada agama yang benar, dan kita tengok metodologi Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana. Yang penting jangan khianat kepada Allah dan Rasul. Jangan khianat kepada Allah dan Rasul. Ramai orang gelap khianat bila khianat pada parti, tapi mereka tak sedar pengkhianatan yang terbesar ialah khianat kepada Allah dan Rasul. Itu pengkhianatan terbesar. Allah Subhanahu wa taala kata lagi, ya wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah ujian. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Ya. Banyak kali Allah Ta'ala sebut, banyak ayat tentang Allah Ta'ala sebut fitnah dari harta dan fitnah daripada anak-anak. Fitnah dari harta dan fitnah daripada anak-anak. Jadi sebab itu kena hati-hati. Kena hati-hati dalam soal ni. Sebab orang-orang Islam dulu bila berperang terhadap nak jaga Islam, Allah uji mereka dengan harta mereka, Allah uji mereka dengan anak-anak mereka. Tapi mereka telah berjaya sampai peringkat dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Badar, seorang ayah boleh berperang dengan anaknya. Seorang anak atau seorang adik-beradik boleh melawan adik-beradiknya. Pasal apa? Sebab mereka masa saat itu Allah uji mereka, nak tengok, mau nak lawan ke adik-beradik kamu? Mana yang lebih kamu sayang? Islam ke ataupun adik-beradik ataupun harta? Jadi sebab itu semua tu adalah ujian kepada kita. Allah uji tu supaya Allah nak test, betul tak kita berjuang kerana agama? Kalau kita berjuang kerana selain daripada tu, Allahul Musta'an, Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Semoga Allah menjaga hati kita dan Allah menetapkan hati kita di atas agamanya, dan Allah mengikhlaskan diri kita dalam apa juga gerak kerja kita, kerana mencari keikhlasan tu payah. Kita sangka kita ikhlas, tapi boleh jadi dalam hati kita ada sekelumit rasa yang kita pun tak sedar. Sebenarnya dia boleh menghilangkan keikhlasan kita. Allahul Musta'an. Semoga Allah membantu kita semua. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti setakat tu dululah. Insya-Allah nanti kita akan sambung pada besok hari pada ayat yang ke-29. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.